Nak baca kita baca. Saya senang baca 170. Hazzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun, boleh kan? Wa hazzuha fi ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Bahagian mana hawa nafsu ni di dalam perbuatan maksiat? Nafsu, roh, akal, hati. Empat elemen ni yang raja sekali adalah hati. Nombor 2 nafsu, ketiga roh, keempat akal. Hati, qalbun, nafsu, nafsun, ketiga roh, keempat aklun. Susun, jangan balik. Berarti kita ni yang jahat, kita tindakan kita, akal pikiran jahat adalah diorder oleh roh. Roh kata bukan saya yang jahat, nafsu saya jahat. Nafsu kata bukan saya by order daripada hati. Nampaknya susunan hati, nafsu, roh, akal. Sebab itu bila memerintah semua masyarakat negara, pemimpin-pemimpin yang hati busuk, habis semua rosak. Enakmen dia buat, dasar penegara, kau tak habis. Jadi kerana itu kita dapati bahawa hawa nafsu kita nak tengok lah. Dia kata bahagian hawa nafsu dalam perbuatan maksiat itu jelasnya terang, nampak. Tapi bahagian dalam perbuatan taat itu halus, sama amat sukar, menyembuhkan payahlah, ada dalam. Jangan nampak mencuri, kata orang nampak ni baik kita buat, tak orang nampak. Betul ke buat taat tu? Betul ke? Kan ada seledor sebagai yang ujub, ada yang tunjuk orang, tak tahu. Nampak semayang elok, baca Quran, tapi ada niat nak tunjuk orang, habis tersembunyi. Ni jahat, nampak curi barang orang, bom pelam kutip, nampak dia jahat. Buat taat tak nampak, tak tahu taat tu sungguh tak sungguh. Ya Allah, baca Quran Allah tak mesti. Apa dalam hati dia kata supaya orang kata dia pandai baca Quran, habis. Sebab dia kata sembunyi, benar taat tu sembunyi. Ikhlas tak nampak, kecuali dia kena betul sendiri. Tapi bagi mereka yang di wali, kena tahu dia ni baca macam tu. Tak apa dia baca, dia tak elok dia kata orang dia baca penat, dia tak kata tak apa dia baca elok. Hawa nafsu selalu mengambil bahagian dalam taat. Oh jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Ada tu kah? Lagi Alif Lam Mim. Oi, lagu Masri apa lagu. Dia betul tu. Oh, bahagian dalam taat atau maksiat lagi teruk. Maksiat lagi teruk. Jadi kita buat menjadi curi ayam, curi telur ayam, semua menjadi. Adapun bahagian dalam maksiat, maka terang nyata, iaitu kelazatan yang dirasakan yang berakhir dengan bencana. Ujung-ujung curi benda orang tumpah, orang katuk, kepala fragil, habis. Sedangkan bahagian dalam perbuatan taat sangat halus, tak nampak, dan samar sekali, sukar untuk diketahui, tak nampak, kecuali bagi orang yang waspada dan berpandangan jauh. Tuan tubuh tahu sikit silap ni. Aku 2 tahun buat kerja ni, tipu orang tu, tipu diri. Aku tahu apa. Allah bang jiwa kerana seronok dia. Hampa tak tahu, aku tahu. Aku buat untuk apa? Jaga. Sebab tu kita terpesona dengan ketangatan. Itu kadang-kadang kita tengok orang taat, kita semoga elok lah kata. Jangan sumpah dia, moga elok. Jadi mengarut ni, tak kata apa. Allah tahu. Bahagian hawa nafsu dan taat iaitu riya. Untuk dilihat orang, dipuji orang, itu dia belakang. Disanjung orang, ternama pula, syok di tengah-tengah masyarakat. Terkenal pula, terhormat
dan dipercayai orang. Semua orang percaya dia. Sebab yang tidak dapat bahagian hawa nafsu hanya dalam amalan perbuatan, ikhlas yang tu tak boleh masuk. Ikhlas, nafsu tak boleh masuk belakang anda. Apa betul ikhlas tu? Pokok ikhlas. Jadi hawa nafsu tak boleh kuasa kita. Pokok ikhlas. Jadi mana kita nak kena mukhlisin lahuddin, kena kuat tu. Yang itu kita kena buka kitab macam mana nak buang penyakit yang riak, nak buang yang ujub. Dalam kitab Ihya ada. InsyaAllah kita buat mari satu, tolong underline kan, mengumpul ikhlas, melulu kepada Allah Ta'ala untuk mencapai keridhaan. Melulu ni kalau bahasa Kedah atau melulu ni codong, tak ada terus direct kepada Allah Ta'ala. Jadi nak cari ikhlas kepada Allah Ta'ala, tak sangkut dengan orang makhluk, tak sangkut, payah. Betul melulu istilah dia terus kepada Allah Ta'ala. Makna ini pun bukan mudah, baca tapi bukan mudah nak memaham ni. Kita nak cerita bahawa nafsu kita duduk nombor 2. Yang pertama qalbu kita, hati. Kedua nafsu, ketiga roh, keempat akal. Ni jangan pindah, ikut tertib macam tu. Tadi kata kalau nafsu kotor ialah kerana hati kotor. Bila nafsu kotor, dia akan jadi roh kotor. Roh kotor, akal kotor. Kata ustaz saya, kita katalah nafsu kotor tapi akal sihat, bohong. Dia satu benda yang integrasi, dia bersepadu. Lepas tu peduh jaga hati. Lepas tu ala inna fil jasadi la mudghah iza saluhat salaha al jasadu kulluh wa iza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Hati kita ni duduk belah kiri ni, kalau elok semua kita, kalau hudu. Jadi mastermind untuk semua ni ialah pada hati. Jadi ni kan order semua ke bawah ni. Hati akan order nafsu, roh, akal. Badan ikut. Tangan tampak orang curi barang, dia main belakang. Baik. Jadi maknanya ke 170 dia mengajak kita macam mana cara nak kita betul. Buat maksiat terang, nampak terang-terang, tapi buat baik cukup payah nak jaga. Jaga apa? Payah nak jaga supaya dia betul. Banyak ramai tu orang kata wali-wali, orang buat taat tapi nampak dalam tu nak menunjuk orang habis. Orang terpesona. Sebab tu ada 3 golongan di akhirat kala ni, dia masuk dalam syurga, masuk neraka. Pertama baca Quran, masuk neraka. Akhirat kala Allah tanya, kamu buat apa dunia? Ya Allah Tuhanku, saya baca ayat kamu. Baca apa? Quran. Baca untuk apa? Untuk kamu. Bohong. Hang baca untuk orang kata hang pandai baca. Pang, untuk neraka. Kena tarik dengar betul. Mai semua pula. Berjuang mati. Kamu buat apa dunia lu? Tuhan tahu saja tanya. Oh saya berjuang kerana mati kerana bohong. Supaya orang kata hang berani, hang masuk neraka pula. Semua elok belakang. Baca Quran semua tu elok, tapi rupanya senong sebab tu ada nak riak habis. Payah tu, taat cukup payah. Ini nak betul lillahi ta'ala Allah buat tu payah. Sebab itu kata ulama-ulama sufi, kalau sembahyang macam sunan, nawafil, elok buat di rumah. Kalau buat masjid tu, buat bagian rawatib, campuran fardu. Hak nawafil buat di rumah. Duha buat di rumah. Kecuali kalau kita ada problem apa. Sebab apa? Maka nak menunjuk. Allah Akbar. Allah Akbar. Oh, banyak ke? Takut kau termasuk tu. Oh, ustaz ni masya-Allah tak boleh sebab dia dah hitam. Orang kata. Kita saya biasa macam tu lah. Biasa kalau malam lah tak tidur. Kau tak sampai doktor tak boleh. Mula. Dia mula kipas. Jaga lingkup. Baik. Riak untuk lihat orang, dipuji apa semua, sebab yang tidak dapat bagian hawa nafsu. Biar. Rubbama dakhala alayka riya alayka min hadan. Yang ke-71, rubbama dakhala alayka riya'u
alaika min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaika rubbama dakhala alaika ar-riya'u alaika min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaik. Ada kemungkinan masuknya riya dalam amal perbuatanmu, mayang, puasa, kerja Quran kan, dari arah yang tidak ada orang yang melihat. Orang tak tahu kepadamu. Riya masuk ke tu. Jadi bila masuk ke tu orang tak tahu. Orang puji. Jangan puji saya tahu sekadar diri saya. Jadi kita bimbang takut. Sebab tu bila benda-benda sunat ni disuruh buat sampai tangan kanan bagi, kiri tak tahu. Takut nanti dia takut tak tahan. Yang tahan kena puji ni Sayyidina Abu Bakar je. Nabi kata hang tak apa, puji benda hang tahan. Orang lain jangan. Beramal di muka orang untuk dilihat orang itu riak yang terang jelas. Tunjuk pada orang. Beramal sendiri, tidak ada orang yang mengetahui, lalu ingin disanjung, dihormat. Bahkan jika ada keperluan supaya lekas orang membantu kepadanya untuk bila membeli sesuatu supaya dikurangi harga. Macam-macam. Tu. Ni kira apa? Ni duk jual RM14. Lalu tu rumit RM6. Tu. Hantar orang. Dia besar. Zikrullah tu buat tasbih lah makin. Tu. Sebiji tak jatuh. Dia luku kena. Ni astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dia lah tapi depan-depan duk jual. Lah tu ni lah cepat tak orang ikut dan tak mana. Jaga. Kawan rupanya pergi murah. Macam-macam kelaku. Jaga. Malah semoga terkena beli barang pun murah kurang harga. Dan sekiranya ada orang yang tidak hormat padanya, maka ia mengharapkan semoga terkena seksa. Pula dah. Yang datang ku turun bala nanti dulu. Mungkin turun bala hang buat tak betul. Hang tak betul. Allah tahu, kata aku tahu hang mohong. Bila kepak-kepak kena hang bayang subuh pukul 8. Mai buat kolombo minyak atang belanu kiri belani bau macam-macam. Bukan main hebat. Turun bala nanti lu. Yang marah semoga terkena lah seksa atau balasan Allah ini. Semuanya termasuk ria. Ria belakang tu. Sebab tu jangan berdoa terketawa lah. Sama-sama Islam berdoa bagi hidayah. Tak tahu doa turun bala lah. Kesian kita yang dapat lepas sikit pun hidayah Allah. Itulah kita ini. Saya tertarik dengan ikhwan muslimin. Kita kalau kamu mendapati masyarakat keliling kamu ni nampak masih buat jahat, usaha dan doa kepada Allah supaya kamu pernah hidup dulu. Jadi jadi kamu elok. Doa supaya kamu dia jadi elok macam kamu pernah gelap. Siapa kita semua orang kelam belakang kita ni. Tak adil dan kelam juga. Tapi bila mari beri daya, tengok orang jahat. Allah aku pernah zaman gelap pernah berlaku. Bukan tu lega. Dia doa bagi turun bala, nanti hang lu pun teruk, hantu lari. Termasuk dalam riak yang samar. Rasulullah SAW bersabda, syirik itu ada lebih samar, kelabu dari jalannya semut hitam dalam di atas batu hitam dalam malam yang gelap. Ini kata-kata Ibn Abbas. Catat kan? Ibn Abbas berkata bahawa riak itu seperti mana seekor semut hitam kecil berjalan di atas kain hitam dalam malam yang hitam legam. Tak nampak apa tu. Itu riak. Dengan teriak dia, dengan semua dia, tak nampak tak mana ada riak. Orang simpati berteriak aja rupanya riak. Dan riak termasuk dari syirik yang samar, syirik khafi. Samar yang khafi, syirik yang tersembunyi, iaitu beramal tidak kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang. Orang ramai dia pulun Allah Akbar, Allahu Akbar. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, kelak pada hari kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang yang zahid dan fakir. Kita tahu zuhud ni orang yang masih bawah, orang yang fakir. Zuhud ni orang yang
Zuhud tidak kata zuhud, melainkan dia tu mampu tapi tak buat. Dia ada duit tapi tak belanja untuk tu. Imam Syafi'i dia ada duit tapi tak belanja, dia tak makan sampai 16 tahun, kenyang tak kenyang. Bukan tak ada tapi dia zuhud. Tu zuhud. Ni kita zuhud tak ada duit. Gerak-gerak lah. Alhamdulillah. Semua makan benda lekeh belakang. Rayam dia panggil 10 biji. Kita zuhud lah orang ni. Zuhud apa aku tak ada duit. Kutip tak habis orang tu. Itu kan zuhud. Zuhud artinya dia yang mampu buat tapi tak buat. Dan faqir, tidakkah disemurahkan turunkan harga barang-barang untuk kamu? Tidakkah jika kamu berjalan lalu diberi salam ul-bulu, tidakkah kamu berhajat kepentingan segera disampaikan pada hajatmu di dalam lain hadis? Kan ada jenis itu. Semua nak elok lah kan. Dia masuk nak menang orang murah, orang semua tegur dia. Kalau hati aku tu bukan, jangan harap kau orang kata ni nanti mai aku beli. Assalamualaikum. Oh tu Allah salam tu. Nak apa ni? Ni ubi keledek berapa kilo? Ni duk je RM2. Ambil jalan ambil dekah. Itulah tu Allah bukan senang. Lisong ambil tanah pula. Orang beri tebu lah, galah boleh tebu, conway boleh. Orang boleh apa je? Aku lintas tu dia bagi semua. Tak payah apa tak payah. Itu tu hang bantu ni dia tu. Jenis tu pukah ke Allah. Hari kini tidak pahala bagimu sebab semua pahalamu telah kamu terima semasa hidup di dunia. Payahlah cerita tu. Abdullah bin Mubarak ini seorang bukan sahabat Nabi, seorang imam hadis kepada Imam Bukhari. Ni guru dia. Rasulullah Ta'ala meriwayatkan dari Wahab aja, bukan Wahalibah. Kalau kita Wahab tak, Wahab bin Munabbih. Ini salah seorang yang dikata yang orang yang ahli ibadat. Dia asal dia orang Nasrani masuk Islam. Ada seorang ahli ibadat berkata kepada kawan-kawannya, kamilah meninggalkan kota kekayaan, khatib menjaweng kota makan dia balik dari jalan Allah Ta'ala. Tapi kami khawatir kalau kami telah menyeleweng dari agama melebihi dari penyelewengan orang yang banyak harta dan anak buah, kerana ada di antara kami yang ingin dihormati, disanjung kerana agamanya. Ada apa macam tu ada. Tak apalah orang kita ada agama, orang sanjung tak apa, tapi hati-hati jangan kita minta. Payah tu ulama apa payah. Saya dapat datuk ni. Ada. Kenal saya apa? Syekh. Bukan. Datuk. Ada dalam interview. Nak. Jadi saya cakap betul tapi saya sebut siapa lah. Lu kan, kau belah Kedah ni. Kacau tu. Agama melebihi daripada apa penyelenggan. Dia teruk. Cerita pelayar kata tak apa ni harga agama ni. Dia teruk. Mana kena pada tokoh-tokoh agama supaya dia dipuji, disanjung orang. Dihormati, disanjung kerana agamanya. Jika berhajat minta kah disampingkan ke hajatnya. Sampai ke hajatnya. Dia ni. Assalamualaikum. Tunggu ya. Ada apa? Ni buat cepat ni, saya nak isu. Buat pasport ni. Pilih pasang aku pejabat kata buat cepat pasport dia. Ikut aturan. Dia buat ni, saya buat ni, suruh nak pergi ke Mekah ni. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi lah. Kena buat ikut peraturan. Jadi puak tu celaru habis kita orang. Kita tu rumah empuk, tu kita buat cepat. Nanti kena seminggu pun siap. Dia kena buat lah. Gunakan kuasa agama, hampir waktu tu. Tak boleh. Minta maaf ni. Minta murahkan pula lagi. Beli murah ni. Takkan tak tengok orang ni. Takkan mahal berdua-dua.
Jadi ni tak faham ambil 10 padahal rugi. Peduli patut kurang bakul serban pun hang bayar. Kerana merasa beragama hebat. Kerana ketika berita nasihat ini disampaikan kepada raja, maka datanglah raja rombongannya yang besar sekali untuk berziarah kepada guru yang bernasihat. Demikian kepada kawan-kawannya itu, dan ketika terdengar padanya bahawa raja akan ziarah kepadanya, segera ia minta kepada kawan-kawannya berbagai-bagai macam makanan. Ni Datuk Seri mana? Rusak. Baik. Nanti aduh. Ni yang Datuk Seri mana? Ni ayam kampung, tak ayam kampung. Ayam rumah tua. Mana dah tak pokok yang bapak tak pokok. Rumah betul ekor. Nanti minta 5 kawan. Kata terjun sungai cari kawan. Puak dia ke bawah tu orang tak pakai lah pilih kata ayam. Makan habis mendatang apa pun. Jadi orang lain tak mahu dia nak naik. Kata Allah, hidang banyak lah. Dah biasa. Numpuk pun keteruk je kau tu orang liga kata cari ayam dia. Tu Fiji tak itu. Kerana member habis. Sehingga ketika raja berkata, manakah orang yang memberi nasihat, mana dia? Lukai itu. Dia jawab, oleh itulah orang yang sedang makan. Dia makan. Maka raja bertanya, bagaimanakah keadaanmu? Dia jawab, bang, seperti orang lain lah, orang baik-baik lah. Saja macam biasa lah. Maka ketika raja melihat keadaan itu, ia pun berkata kepada rombongannya, tidak perlu datang kepada orang yang tidak ada kebaikan baginya. Lalu kembali raja. Tiba-tiba orang tu pun berkata, alhamdulillah yang menghalaukan engkau daripada aku, dan menjadi engkau celah pada aku. Cerita dia ni bagus, yang orang tak tahu dia wali. Orang tu dia makan ke dia. Puak tu rombongan tu pun nak makan ke dia. Jadi hilanglah punya kehebatan orang tu yang nak main rombongan, dia makan ke dia. Puak tu puak dunia. Artinya payah orang nak faham tindakan seorang wali. Kalau pangai tu buat orang kata gila. Sila saya makan. Saya makan dulu. Saya makan dulu. Tu tak habis makan. Kata jamu dia makan dulu. Buat main semua hidang-hidang pun dah try lah. Tu makan dulu. Tetamu main pergi ujung-ujung. Puruh-puruh bagi dia buat. Kita Bayan buat lelok main koyak kuning kan. Orang ni tengok ujung-ujung. Buat terpoyak boleh. Rupanya macam mana saya cerita dulu bahawa Syekh Saleh Ja'fari di Mesir tu, dia wali. Dia duduk makan, dia pun masuk pergi pula kita nak masuk. Syekh nak minta tarekah Ahmadiyah. Dia luang pula. Pula lari balik. Kita minta tarekah, dia bagi nasi dalam mulut. Dia wali. Nak tengok hang tahan tak tahan. Balik dengan yang tu. Tengah pula pergi pula. Syekh, saya nak ambil tarekah Ahmadiyah. Esok apa? Sudah tak tahu. Mai esok lah. Pukul apa? Pukul 10. Pukul 9 sampai lah. Untuk potong pintu. Betul betul. Assalamualaikum. Salam Syekh abang baik. Berjanji kemarin. Oh tak boleh. Lusa mai pula. Balik ke yang tu tak mai dah. Ini bohong. Bukan bohong. Dia tengok uji yang tahan tak tahan. Ini perangai dia makan ke dia. Pada muka. Jadi puak tu main nak makan. Orang besar. Makan ke dia. Kadang kelaku wali-wali. Kadang orang heran. Tapi kena tengok sebalik daripada dia. Bukan makan sangat. Nak ajak puak tu. Muhammad nak kena makan ke? Balik dengan yang tu. Bahasa dia dalam kita. Jadi kita kalau buat itu orang kata panggil apa? Makan ke dia. Jadi, tapi zaman dulu orang boleh faham. Wali-wali kadang dia bertindak cara-cara yang agak luar biasa. Tu kenali pakai baju beralih. Apa ni boleh mimpi apa? Dia nak tahu makam ubudiyah. Habis? 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 Itu wallahu alam. Hampir larang semua. Assalamualaikum warahmatullahi.
biang lagi. Tak pandai insya Allah bagi. Itu saya tak mau sambung tu. Contoh kalau bersambung tak cukup ni. Tak apa nak. Assalamualaikum warahmatullahi